Ya, shalom, jemaat sekalian dikasihi Tuhan. 主爱的弟兄姐妹平安。 Ya, senang sekali saya bisa kembali merasakan suasana rumah begitu. Kalau saya selalu bilang saya khotbah di sini, saya merasakan suasana seperti di rumah. 非常高兴我回到自己家里来了，我就感觉每次到这里讲道的时候，像回家的感觉似的。 Bisa bersekutu bersama dan sama-sama belajar firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. 能够与弟兄姐妹一起团聚，然后一起学习神的话语。 Tema yang diberikan kepada saya adalah pelayan Tuhan yang siap sedia. 今天我们的主题是备好的神管家。 Dan kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 44. 我们要读的经文就是路加福音12章35到48节。 Mari saya mengajak Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing dari Injil Lukas 我们要翻 pasal 开， 12 35 sampai 44. 我们要一起翻开路加福音12章35到48节。 Saya akan bacakan 35 sampai 40, lalu 41 sampai 44 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. Demikianlah firman Tuhan melalui Lukas. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. 41到48节，彼得说：“主啊，这比喻是为我们说的呢，还是为众人呢？”主说：“谁是那忠心有见识的管家？主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢。主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。那仆人若心里说，我的主人必来得迟，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打。唯有那不知道的，做了当受责打的事，必少受责打，因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。 Ya, saudara sekalian dikasihi Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， kita sebagai warga Jakarta yang tinggal di Jakarta, kita paling sering menunggu. 我们作为雅加达的市民，我们最常做的事就是等候。 Menunggu di lampu merah, 在红绿灯那里等候， menunggu di pintu tol, 就是我们在高速公路的那个入口处等候。 menunggu di loket antrian, 我们在排队的时候要等候。 ya, menunggu di tengah kemacetan, 堵车的时候再等候， menunggu ojek datang, 然后要等我们订的那个网上摩托车来接我们。 menunggu banjir surut. 什么都等，等到淹水也要等它那个消去。 Ya, dan menurut satu survei yang saya baca, 我看的一个调查这么说， orang Jakarta rata-rata menunggu selama kurang lebih 90 sampai 120 jam ya di dalam 1 tahun di tengah kemacetan. 雅加达市民呢，在1年之中大概花了90到120小时等，就是等什么呢？堵车的时候等着。 Jadi Bapak bisa bayangkan di dalam 1 tahun bisa ada 4 sampai 5 hari total
kita itu ada di jalan menunggu kemacetan. 我们可以想象，就是一年之间，我们大概有整整的4-5天待在这个路上这样等待。 Menunggu yang seperti itu membuat kita gusar. 这种等候使我们很着急。 Mungkin ketuk-ketuk setir gitu ya. 也许我们就把那个方向盘会打打扣扣， Kita lihat jam kapan bisa lewat gitu. 或许不断的看这个手表， Hati sudah menggerutu ya, rasanya kesel gitu, kapan bisa lewat dari kemacetan. 心里又那么的焦急，我们什么时候可以就是顺利的通过？ Nah itu satu jenis menunggu. 这是一种等候， Tapi ada jenis menunggu yang lain. 但还有其他一种等候。 Seperti gambar ini, Bapak Ibu bisa bayangkan seperti orang tua yang menunggu anaknya pulang atau anak yang menunggu orang tuanya pulang. 就像我们看的这个图片，就是孩子等待父母回来，或许父母等待孩子回来的等候。 Mungkin orang tua menunggu anaknya yang sedang studi di luar kota atau bekerja di luar kota dan menunggu walaupun mungkin agak lama dia akan menunggu dengan penuh harap anaknya akan berjumpa dengan dia lagi dan dia bisa memeluk anaknya. 也许孩子在外工作，在外上学，然后他就等待盼望着孩子回来。 Atau seperti seorang anak kecil yang rindu menantikan papanya pulang dari bekerja. 或者一个小孩子就是等待着、盼望着爸爸赶快下班回来， Dia rindu berjumpa lagi dengan papanya dan bisa memeluk papanya. 他非常想就是再见爸爸一面，就抱着爸爸。 Dan gak peduli berapa lama dia menunggu, dia akan terus menunggu dengan berharap. 不管多久，他一直会怀着盼望的心这样等待。 Maka pertanyaannya bukanlah tadi berapa lama ya, tetapi seperti apa sikap kita ketika kita menunggu. 所以等候这不在于我们等候多长时间，而是我们心里的心态是怎么样。 Karena firman Tuhan juga mengatakan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita juga adalah orang-orang yang sedang menunggu. 因为神的话语里面也说，我们基督徒是等待的一群， Kita menunggu kedatangan kembali Tuhan kita yang kedua kali. 因为我们等待我们的主再次到来。 Dan itulah tadi teks yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan ya, banyak perumpamaan bagaimana sikap kita sebagai seorang yang menantikan kedatangannya yang kedua kali. 就是我们刚才所读的经文说的，耶稣这里描述我们如何有着那种心态来等待我们的主再来。 Ada 3 sikap di sini yang saya highlight. 这里呢，我要强调有3种态度。 Pertama menunggu dengan berjaga. 第一就是警醒的等待， Yang kedua menunggu dengan bertanggung jawab atau setia. 第二就是负责的或者忠心的等待， Dan yang ketiga adalah menunggu dengan bersandar pada anugerahnya. 第三就是仰赖着恩典的等待。 Nah kalau Bapak Ibu membaca teks ini banyak sekali perumpamaan di dalam bagian ini. 若是我们再读一遍的话，我们会发现里面有很多很多的比喻， Tapi intinya perumpamaan tentang menunggu. 但中心是指等候。 Nah yang pertama kita melihat di sini Tuhan Yesus pakai perumpamaan seorang hamba yang berikat pinggangnya dan menyalakan pelitanya. 第一就是主耶稣描述了一个仆人，这个仆人怎么样？他束上带，还有他的他灯是点着的。 Kalau seorang hamba pada saat itu biasanya kalau jubahnya yang panjang itu dia akan tarik dan ikat di pinggangnya supaya bisa bergerak berjalan lebih leluasa. 那时候的仆人如果穿的袍比较长，他就会束在腰上，所以呢方便他行动。 Itu maksudnya pinggang yang berikat selalu siap untuk bekerja, bergerak melayani tuannya. 这就是这里指的腰里要束上带。 Nah kalau pelita yang menyala itu adalah gambaran seorang hamba yang menantikan tuannya pulang dari perjamuan kawin. 那点着的灯呢，是比喻什么？比喻那个仆人就是等待他的主人从筵席回来。 Bapak Ibu mungkin bisa ingat perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang lain, ada seperti berapa gadis bijaksana dan gadis bodoh yang menantikan tuannya pulang dari pesta perjamuan kawin. 弟兄姐妹也许还记得，就是耶稣的其他比喻说，5个聪明有智慧的女子，然后5个愚笨的女子等待她的主人从婚宴回来。 Dan itulah gambarannya, seorang hamba yang terus menyalakan pelitanya di malam hari yang gelap karena dia harus siap menyambut tuannya pulang.
这就是很清楚的画面，一个仆人在深更半夜里还亮着灯，等待他的主人回来。 Jadi hamba yang pinggangnya terikat atau hamba yang menyalakan pelita itu adalah hamba yang sudah dalam posisi siap sedia menantikan tuannya pulang. 所以竖着腰亮着灯的仆人，就指一个在等待主人回来状况的这种心态。 Karena tuannya bisa saja pulang di tengah malam antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi kurang lebih begitu. 因为大概就是从晚上9点到凌晨3点钟这个时间，这个主人会回来。 Nah itu saat-saat yang memang paling menggoda untuk tertidur begitu. 而且这个诱惑力最强的时段就是会打瞌睡。 Tapi yang Tuhan Yesus maksud di sini adalah hamba yang sudah siap dalam posisi yang pinggang terikat dan pelita menyala. Bukan nanti tuannya pulang baru buru-buru dia gedebak-gedebuk untuk mempersiapkan diri begitu. 但耶稣指向这群仆人，就是他已经准备好，亮着灯，竖着腰，不是等主人回来之后才是手忙脚乱的预备。 Nah gambaran yang ketiga juga adalah seperti seorang tuan rumah yang berjaga-jaga terhadap pencuri. 那第三个画面就是一个家主，他也要谨慎不要让贼进入他家里。 Itu juga satu sikap yang siap sedia berjaga-jaga. 这也是准备好的一种态度。 Kan tidak mungkin Bapak Ibu yang punya rumah menunggu pencuri datang baru pasang pengaman begitu. 因为我们做家主的，我们不可能等这个小偷或者贼进来了，我们才安这个警报，是吧？ Saya kepikir gambaran seperti security tadi yang menggunakan seluruh perlengkapan ya dengan pakaiannya, dengan senter, dengan segala mungkin radio dan sebagainya untuk bisa berjaga-jaga, jaga malam dengan baik. 我就好像有一种那个保安的装备，就是他拿着电筒啊、其他的仪器啊来保证安全。 Nah Bapak Ibu, kenapa kita mesti siap sedia berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus? 那弟兄姐妹，我们为什么需要准备好，一直等候耶稣的再来？ Karena pertama kedatangannya itu pasti. 因为第一就是他必定再来。 Tapi karena yang kedua kita tidak tahu kapan dia akan datang. 而第二就是我们不知道他什么时候再来。 Kedatangannya pasti, tetapi waktunya tidak pasti. 他再来是必然的，但是什么时候来我们不知道。 Itu yang membuat kita jadi sulit bukan? Pasti datang, tapi waktunya tidak pasti. 这就是让我们比较困难的一点，他必然会来，但是时间并不能定。 Makanya kita mesti berjaga-jaga karena itu Bapak Ibu. 我们要警醒，就是因为这样。 Tapi ini bukan berjaga-jaga yang penuh dengan kepanikan dan ketakutan. 但这个警醒不止空晃的，就是或者很焦急的这样等待， Bukan juga berjaga-jaga dengan sikap yang malas-malasan dan lalai. 也不是疏忽的、忽延的或者懒惰的等待， Tapi berjaga-jaga seperti seorang anak tadi yang menantikan papanya pulang. 而是充满期待的，像小孩子等着爸爸回来的心态， Atau seperti orang tua yang rindu menantikan anaknya berjumpa dengan dia lagi. 或者父母的心态，很盼望再次见到他的孩子， Berjaga dengan penuh harapan. 是这样充满盼望的等待。 Maka Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang Jakarta tadi yang di tengah-tengah kesibukan kita sehari-hari, kita bisa tetap menunggu dengan sikap yang benar. 所以弟兄姐妹，像我们雅加达市民每天都生活在这个喧嚣的世界上，我们如何能够安静下心来好好等待？ Saya menyadari kita adalah orang-orang yang sibuk. 我知道我们都是忙碌的人， Kita berangkat sebelum matahari terbit dan kita pulang setelah hari gelap kan. 日出之前我们就出发了，然后日落之后我们才回家， Kita rasanya lelah, capek karena tuntutan pekerjaan. 很疲惫，因为我们工作的这个要求非常时有压力。 Belum lagi lelah tadi dengan banyaknya menunggu antrian dan kemacetan. 还有呢，我们堵车在等待，还有很多其他要排队在等待，加上我们非常的疲惫。 Maka godaannya adalah seringkali kita menunda kehidupan rohani kita. 所以最大的诱惑就是我们延迟了我们的属灵生活。 Kita bilang nanti kalau saya sudah nggak sibuk, saya baru perhatiin kehidupan rohani saya. 我们说等一下，我不忙碌的时候，我才关注我的属灵生活。 Nanti kalau udah ada waktu luang, baru saya urusin pelayanan. 有空的时候，这些服事再说。
Padahal nantinya itu nggak tahu kapan datang. 其实这个再说，等一下以后不知道什么时候还有。 Maka berjaga atau bersiap sedia di sini adalah walaupun di tengah kesibukan kita tetap mempersiapkan hati kita, kehidupan rohani kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. 所以警醒的意思就是，我们不管在怎么忙碌当中，我们都要预备好心，来随时可以迎接耶稣的到来。 Kita tetap tanda kutipnya menjaga ikat pinggang kita tetap terikat di dalam kondisi apapun. 就是引号里面的比喻是，我们要随时随地的束上腰，我们要守着，我们可以等待，我们可以警醒。 Meskipun itu tadi di rumah, di kantor, ya di tempat kerja, di kampus maupun di jalanan yang macet, kita terus menjaga hati kita siap untuk dipakai Tuhan. 不管在家里等待，在办公室里等待，或者在我们的职场上，我们正在学业上都好，我们一直竖着腰等待。 Dan kita mau menjaga tadi pelita kita tetap menyala. 也要保持我们的灯一直点着， Pelita rohani kita, pelita hati kita. 我们属灵的灯要点着。 Dan nyalanya pelita ini juga bukan cuma dijaga setahun sekali. Gitu. 而且呢，这个灯不是一年一度的点着， Dijaga dengan minyak yang banyak, 1 galon begitu. 我们不是用很多的油，就是一度的给它亮着。 Kita nggak mungkin menjaga pelita ini hanya menunggu retreat yang setahun sekali membakar rohani kita. 就是说，我们不可能只靠一年一度的这个退休会来燃烧我们的属灵生命。 Pelita ini dijaga dengan tetesan-tetesan minyak yang sedikit demi sedikit. 因为这个灯怎么保持它点着呢？就是一点一滴的每天去滴。 Tetapi sesuatu yang rutin ada itu minyak itu yang membakar api itu tetap menyala. 就是一点一滴，但是定期在、长期在这个这个油保持它点着。 Mungkin di tengah antrian kita bisa tetap berdoa. 或许我们排队的时候还可以祷告。 Di tengah kemacetan kita terus belajar merenungkan satu ayat firman Tuhan. 或许这个堵车的时候，我们可以思考1、2个经节。 Maka menjaga kerohanian kita terus di sepanjang waktu itu sesuatu yang perlu kita lakukan di tengah-tengah kesibukan kita, bukan? 所以保持我们的属灵生命是要在我们日常生活忙碌中进行的。 Selain saat teduh kita maupun doa sebelum tidur ya yang biasa kita lakukan, tetapi di sepanjang hari itu apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga pelita kita tetap menyala? 除了我们每天都做的，比如说我们这个早上的祷告，晚上还有我们属灵生命这样的定期保持，但是我们在一天当中也有小小的时刻可以一直保持。 Karena di sepanjang hari seringnya waktu kita menunggu kita langsung lihat layar handphone begitu. 因为整天的时候，我们一旦有时间要等待，我们就拿出手机。 Ya, tapi biarlah waktu kita lihat layar handphone kita langsung melihatnya ayat firman Tuhan begitu ya. 但是我们看手机也好，也看这个经节。 Ya, jadi ada minyak-minyak yang terus kita tuangkan dalam pelita kita. Apakah doa dengan mata terbuka ya dimanapun kita bisa berdoa. Kita bisa mengucap syukur atau dimanapun kita merenungkan firman Tuhan. Itu maksud saya dengan tetesan minyak yang terus kita jaga sepanjang hari. 我所比喻的一点一滴的这个油，就是在整天不断的一点一滴的来保持我们的灯亮着。 Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita melihat di sini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan yang lain untuk menjelaskan bagaimana menunggu. 第二，我们要看主耶稣又用另外一个比喻，来描述等候到底是怎么样的。 Nah, Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaan Petrus ya, karena Petrus bertanya, Tuhan, kamikah yang Engkau maksud dengan perumpamaan itu atau semua orang? 因为耶稣是用这个比喻来回答彼得的问题，因为彼得问主这比喻是为我们说的呢，还是为众人呢？ Nah, Tuhan Yesus tidak menjawab langsung pertanyaan Petrus ya, tapi Tuhan Yesus menjelaskan seperti apa seorang yang hamba yang bijaksana begitu. 主耶稣并没有直接回答彼得的问题，但是他就描述了这个一个智慧的管家到底是什么样子的。 Jadi itu berlaku untuk kita semua, bukan hanya untuk hamba Tuhan ya atau untuk majelis, aktivis di gereja, tetapi kita semua juga termasuk di dalam perumpamaan ini sebagai pengurus yang bijaksana. 所以呢，主耶稣所指的
智慧的管家是指我们每一个，不仅仅指牧师传道，不仅仅是指热心服侍的人，但是是指我们每一个。Nah, pengurus rumah tangga yang bijaksana di sini adalah orang yang bertanggung jawab, setia terhadap tugas yang dipercayakannya. 智慧的管家就是一个负责的、一个忠心执行他的职责的人。Jadi gambarannya adalah seperti rumah tangga pada zaman itu, selain ada hamba-hamba yang melayani, juga ada kepala hamba atau pengurus rumah tangga yang bertugas untuk mengurus seluruh hamba-hamba yang lain. Begitu. 就好像那时候的家庭的这个模式，就是他有其他的仆人，但是其他仆人当中有一个管家，就是来管那些仆人的人。Dia bukanlah pemilik keluarga atau rumah tangga itu. 他并不是主人，他没有主权。 Dia bukanlah tuan. 他不是主人。 Ya, tapi dia dipercayakan oleh tuannya, punya satu otoritas yang terbatas untuk mengurus hamba-hamba yang lain dan mengurus rumah tangganya. 但是主人给他信任来可以管一部分的事情，然后有权威管其他的仆人。 Mungkin gambarannya seperti manajer hari ini. 也许就是现今世代的经理。 Nah, di dalam kehidupan yang seperti itu ya, pengurus yang seperti apa yang diharapkan oleh tuannya? 就是在这个情况下，这个主人会盼望具有什么条件的管家呢？ Tentu saja adalah pengurus yang setia dan bertanggung jawab yang melaksanakan tugasnya itu. 当然是忠心的，而且负责的管家。 Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah ya hamba-hamba yang didapati tuannya itu melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. 所以主耶稣说这个仆人这样行的仆人就有福了。 Ya, dan ucapan berbahagia bukan cuma di sini ya. Tadi saya lupa menyampaikan di bagian pertama juga ada gambaran kepada hamba yang siap sedia. Ada disebut berbahagialah hamba yang siap sedia menantikan tuannya pulang. 刚才在第一部分也有说有福了，什么样的仆人有福呢？就是主人来了，看见仆人警醒，这个警醒的仆人有福了。 Jadi sebetulnya ada berkat Tuhan yang diberikan kepada kita, ya orang-orang percaya, anak-anaknya yang menantikan kedatangannya dengan siap sedia dan bertanggung jawab. 所以呢，警醒负责的这些仆人是上帝要赐福的。 Dan bertanggung jawabnya ini di dalam segala hal, bukan cuma di dalam hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, tapi dalam hal-hal kecil yang tuannya percayakan hamba ini atau pengurus ini bertanggung jawab. 而且所谓的负责，只是指平凡的在小差里面所做的都负责，而不是指这个惊天动地的大事。 Jadi di ayat bagian ini dikatakan tugas hamba itu adalah merawat dan memberi makan seisi rumah. 所以这里描述说，这个管家的职责就是按时分粮给家人。 Itu yang dikatakan di ayat 42 ya. 是42节记载的。 Jadi sebuah tanggung jawab yang konkret yang dilakukan oleh hambanya ini untuk mengurus seluruh rumah tangga tuannya itu. 这个也是非常具体的一个职责，就是来管理家里的一切事情。 Jadi dari dua perumpamaan ini kita melihat ya Bapak Ibu bahwa berjaga-jaga saja itu di satu sisi memang kita harus lakukan, tetapi selain berjaga-jaga kita juga bertanggung jawab mengerjakan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bekerja. 这两个比喻我们可以总结说，我们要警醒，但是警醒是一方面，警醒而已不够，我们另一方面还需要行动。这个行动就是表示我们对神所托付的职责负责。 Menunggu kedatangan Tuhan Yesus bukan cuma sekedar kita menatap ke langit menantikan Dia datang, tapi kita menyingsingkan lengan baju kita mau bekerja melayani Tuhan. 等待主耶稣再来，不只是我们仰望天空这样的被动等待，而是我们要开始行动，用自己的脚去行动，做出我们所托付我们的职责。 Sebenarnya Tuhan Yesus memberikan ada dua gambaran ya dari pengurus yang bijaksana dan pengurus yang jahat begitu. 其实主耶稣在这里也描述了，就是好的管家和恶的管家。 Ya, tapi saya hanya akan fokus kepada pengurus atau hamba yang baik dan bertanggung jawab ini. 但是我只是要专注于就是好的、智慧的、负责的管家。
Dan di dalam Alkitab ya banyak sekali perumpamaan ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan hamba atau pengurus yang baik dan setia ini. 圣经里面也记载很多圣经里面的人物，他们都是负责任的管家。 Kalau di Perjanjian Lama mungkin Bapak Ibu ingat ada Yusuf ya yang dipercayakan untuk mengelola ya, atau mengurus rumah tangganya Potifar. 旧约我们还记得约瑟，他就被信托于来管理，就是成为波提法的管家。 Kalau di Perjanjian Baru ada perumpamaan yang lain ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada hamba-hamba yang dipercayakan talenta dan dia bisa mengelolanya dengan baik. 新约也是说，这个主人托付仆人一些的祝福，要他好好的管理。 Talentanya itu dia kelola dengan bertanggung jawab. 他的银钱，他怎么去做，怎么去得到收获。 Maka Bapak Ibu, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mari kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. 所以弟兄姐妹，当我们等待耶稣再来的时候，我们也要好好想着，我们可以为主做什么。 Karena saya yakin setiap kita dipercayakan oleh Tuhan dengan talenta, dengan harta, dengan tugas tanggung jawab kepemimpinan dan sebagainya untuk kita kerjakan. 因为我相信神托付于我们的，在各方面的我们有什么本领，我们有什么财富，我们有什么可以献上的。 Maka mari kita menggunakan semua yang Tuhan percayakan itu untuk melayani 所 Dia. 以我们要使用这一切来服侍他。 Ada keluarga yang paling kecil, ada keluarga kita. Bagaimana kita melayani di tengah keluarga? 最底线的就是我们有家庭，我们如何在家庭里面服侍主。 Ada pekerjaan yang Tuhan percayakan. 我们有职业，也是上帝托付于我们的。 Mungkin ada pegawai, ada staff yang Tuhan percayakan untuk kita urus. 我们也许属下有职员，有员工是我们要管理的。 Ada pelayanan di gereja yang mungkin Tuhan percayakan juga kepada kita. 还有教会里面的服侍，也是神信托于我们。 Atau di sekitar rumah tempat tinggal kita ada tetangga, ada teman juga, ada sahabat yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa melayani. 住在社区里面周围的人，或者我们的亲戚朋友都是信托于我们服侍的。 Marilah kita memikirkan ya apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah masa penantian ini. Kita mau bertanggung jawab untuk setiap apa yang Tuhan percayakan itu. 所以在这个等候的时代，在等候的时段，我们要好好思考，我们可以做出什么，我们来对神所托付于我们的来负责。 Kita rindu mendengarkan Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah engkau hamba yang bertanggung jawab dan setia. 我们非常渴慕神再来的时候对我们说我的好管家，你有福了。 Karena upahnya adalah Tuhan akan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. 因为我们的收获就是他会信托于我们更大的责任。 Bukankah itu sebuah kepercayaan yang luar biasa kepada setiap kita? 这不是一个非常好的托付吗？ Kita dianggap sebagai hamba yang baik dan bertanggung jawab dan Tuhan mau mempercayakan pekerjaan yang lebih besar lagi. 我们被认可为一个好管家，然后他信托于我们更大的责任。 Karena kebahagiaan seorang hamba, ya kebahagiaan kita anak-anaknya adalah ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita. 因为我们作为他的儿女，他的仆人，最大的喜乐就是他可以托付于我们更大的机会来服侍他。 Kebahagiaan kita yang terbesar adalah ketika kita diperkenan oleh Tuhan. 我们最大的喜乐就是合神心意。 Tetapi mungkin Bapak Ibu berkata ya di tengah-tengah tadi situasi konteks kehidupan Jakarta yang begitu sibuk dan melelahkan. 也许弟兄姐妹会想，但是我们在雅加达这种情况呢，非常使我们有压力、很疲惫。 Bagaimana kita bisa tetap berjaga-jaga dan bagaimana kita bisa tetap setia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. 我们如何能够警醒？如何能够保持对一切都负责任？ Bagaimana kalau saya menjadi lengah dan tidak siap sedia begitu? 我疏忽了又怎么办？ Bagaimana kalau saya tertidur dalam penantian atau saya lalai dalam tugas saya? 那我们等候的时候睡着了，或者我们疏忽了一切差事又怎么办？ Bagaimana kalau pelita saya mulai meredup?
那我的灯开始要熄灭了怎么办？ Atau ikat pinggang saya mulai longgar. 或者我的腰带开始松了怎么办？ Ya, saya menyadari setiap kita tentu juga ada kelemahan dan keterbatasan. 当然，我们每一个都有限制，都有软弱。 Itulah sebabnya yang ketiga kita melihat ya Tuhan Yesus mengatakan kita bisa berjaga-jaga dengan setia dan bertanggung jawab kalau kita bersandar pada anugerahnya. 所以第三点就是主耶稣强调说，我们可以警醒，可以负责，因为我们仰赖的是他的恩典。 Karena kita nggak mungkin bisa siap sedia, kita nggak mungkin bisa setia dan bertanggung jawab kalau kita nggak bersandar kepada anugerah Tuhan. 因为若我们不仰赖他的恩典，我们就根本没办法警醒，也没办法负责任。 Ada satu ayat di tengah-tengah tadi ayat 37 yang belum saya singgung. 有一个经节，就是在中间的，刚才还没讲到37节。 Di situ yang menarik adalah justru ketika sang Tuhan pulang dan menemukan hambanya berjaga-jaga, dia justru melayani hambanya. 有意思的就是，当主人回来看见仆人警醒的时候，反而他下来服侍仆人。 Justru hambanya yang tadi mengikat pinggangnya dan mempersilahkan, justru tadi tuannya yang mengikat pinggangnya dan mempersilahkan hamba-hambanya duduk, dan tuannya ini melayani hambanya, memberi makan kepada hamba-hambanya. 反倒这个主人他自己束上带，然后呢，他自己给这个让他的仆人坐席，让他伺候他们。 Di sini yang menarik Bapak Ibu, di tengah-tengah konteks zaman itu yang sepertinya tidak mungkin, hampir tidak mungkin ada tuan yang melayani hambanya. Itu tidak normal biasanya. Hamba yang melayani tuannya, hamba yang membasuh kaki tuannya, hamba yang memberi makan tuannya. 其实这个才是亮点，因为在那个时代，很不可能发生的事，就是主人来伺候、来服侍仆人，因为应该是仆人给主人洗脚，仆人给主人就是准备。 这个坐席给他准备好食物。 Tapi di sini gambarnya justru adalah sang tuan yang justru pakai celemek begitu kan, yang melayani hambanya, yang memberi makan hambanya. 但这里的画面很清楚，主人被叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们，是他自己伺候仆人。 Ya Bapak bisa membayangkan ya pemilik restoran ya, yang justru pakai celemek dan melayani pegawai-pegawainya. Yang menyediakan makan bagi pegawai-pegawainya yang duduk justru. 就是我们可以想象说，一个饭馆的主人，他就是伺候他的员工，他自己穿上这个围裙，蹲下来给他们准备吃的。 Dan disinilah yang Tuhan Yesus tunjukkan ya, sesuatu yang berbeda, tidak sama seperti orang-orang atau budaya Yunani Romawi pada zaman itu. Di dalam kerajaan Allah ya justru Sang Tuhan itu yang datang ke dunia dan melayani kita orang-orang berdosa. 这就是主耶稣要清楚明白显示的，就因为在希腊罗马文化中不可能有这种画面，就是主人蹲下服侍仆人。耶稣要说，主的国里面是反过来的，是主人来服侍仆人。 Dia adalah Allah yang mulia, raja di atas segala raja. Merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba yang melayani kita orang berdosa, membasuh kaki murid-muridnya dan menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. 他是荣耀的神，他是万王之王，但是他愿意低下自己，而且服侍他的仆人，就是服侍世上的人，给他们洗脚，给他们准备吃的东西，甚至把自己的生命都舍给他们。 Maka Bapak Ibu, ketika kita bisa berjaga-jaga dengan siap sedia, ketika kita bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan setia, itu karena Tuhan yang sudah lebih dulu melayani kita, Tuhan yang sudah lebih dulu membasuh dosa-dosa kita, Tuhan yang sudah lebih dulu menyatakan anugerahnya kepada setiap kita. 所以，当我们可以警醒的时候，当我们可以负责任的时候，其实全都是因为神已经先服侍了我们，他已经事先赦免我们的罪，他已经先给我们洗脚。 Maka kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. 所以我们才能够服侍他，是因为他先服侍了我们。 Anugerahnya itu, kasihnya itu yang akan terus mengingatkan kita dan menggerakkan kita bahwa iya, dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang mengasihi saya.
就是他的爱，就是他的服侍，就是他使得我们有力量去爱他，我们也能够醒悟到他真正的爱我们。Maka kita mau dengan sungguh-sungguh menantikan kedatangannya dengan setia dan bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. 所以我们要诚心的等待他，要警醒，要预备好心来在等候的时代也执行他所托付于我们的责任。Kesetiaan kita itu mengalir dari anugerah, bukan menggantikan anugerah. 我们的忠心是源于恩典，不是取代恩典。Dari hati kita yang sudah ditebus, ya, dari Injil yang sudah kita terima itu, baru kita bisa melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia kepada Tuhan. 就从我们已经被赎的这个心，就是以被爱的心流出的这种爱，流出的这种服侍，流出的这种忠心。 Dan kita menantikan waktu nanti dia datang kembali yang kedua kali, dia sudah menyiapkan perjamuan kawin anak domba. 当我们等候到他第二次再来的时候，他已经给我们准备好，就是大宴席，就是上帝羔羊的宴席。 Itu yang digambarkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Nanti ada satu perjamuan kawin anak domba yang luar biasa, yang megah di dalam kerajaan sorga. Ketika sang mempelai pria yaitu Tuhan Yesus menyambut kita, mempelai wanita di dalam satu perjamuan, dan dia melayani kita. 这就是使徒约翰在启示录那里讲述的一个画面，就是他再来的时候给我们准备的大宴席，就是上帝羔羊所设的宴席。因为上帝的儿子是新郎，他要迎接的是我们信徒为他的新娘。 Maka kita menantikan itu. 我们等候的就是这一面。 Apakah Bapak Ibu rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus? 那弟兄姐妹是否有渴慕的心，等待等候耶稣再来？ Apakah Bapak Ibu kita semua rindu menatap Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita itu? 弟兄姐妹是否有渴慕的心来仰望那个爱我们的耶稣？ Apakah kita rindu mendengar suaranya yang berkata kepada kita? 我们是否渴慕想听他对我们这么说？ Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. 你做的一切都很好，我忠心的，我好的仆人。 Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, 在我信托于你的小事，你已经忠心了。 maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara-perkara tanggung jawab yang lebih besar lagi. 所以我要把更大的事情信托于你。 Itulah kerinduan kita. 这就是我们所渴慕的。 Maka di dalam penantian itu mari kita terus mengikat pinggang kita dan menyalakan pelita kita. 所以在我们等候的时代，我们也要一直竖着腰，一直亮着灯。 Dan kita terus mau mengerjakan ya, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu harta, waktu, tenaga, dan semua yang Tuhan sudah percayakan termasuk talenta, kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. 我们也要殷勤的动手，殷勤的把一切他信托于我们的都献上，财富也好，本领也好，一切的时间，一切的精神，我们要把它最好的献上。 Dan jangan lupa sumber minyak kita, ya, sumber kekuatan kita itu adalah anugerah Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi dan menebus kita. 也不要忘记我们的这个我们灯的来源，我们灯的根源，那个油是我们已经给我们赎罪的这个救赎主。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, biarlah hati kami, mata kami terus memandang, merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. 主啊，但愿我们的心、我们的灵、我们的眼睛不断的仰望您再来。 Karena itulah yang seharusnya menjadi sikap kami sebagai orang-orang percaya, anak-anak-Mu yang sudah ditebus ini. 因为这就是我们作为信徒、作为你的儿女当做的事。 Tetapi seringkali kami lalai, kami lupa, kami tidak lagi merindukan kedatangan-Mu. 但多少时候我们已经忽视了，我们不再真正的等待您的再来。 Kami terlalu disibukkan oleh perkara-perkara sehari-hari 我们 yang terus menyita waktu dan perhatian kami. 我们忙碌于一切生活中的琐事，我们也忘了负责，忘了警醒。 Ampunilah kami ya Tuhan. 求主赦免我们的罪。
Tolonglah kami untuk terus menyalakan pelita kami, 也求主帮助我们一直亮着我们的灯， mengikat pinggang kami dengan siap sedia. 束着腰带要警醒， Karena itulah posisi sikap yang seharusnya ada di dalam hidup kami sampai kami mengakhiri hidup ini di dunia. 因为就是这种心态、这种态度神要我们在生命中保持到我们生活的终结。 Dan biarlah kami boleh didapati sebagai hamba-hamba yang juga bertanggung jawab mengerjakan bagian kami, tugas kami dengan setia. 一直到最后，你会见我们的时候，你会见到的就是智慧的管家，就是好的仆人。 Berkatilah kami anak-anak-Mu di sini ya Tuhan. 求主赐福我们每一个， Biarlah sumber anugerah-Mu boleh terus mengalir di dalam hidup kami, di dalam hati kami. 好让你恩典的你恩典可以在我们的心中，在我们的生命中不断的流着。 Injil keselamatan di dalam Kristus itu yang boleh terus mengingatkan kami betapa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi dan melayani kami. 在主耶稣基督里，这个救赎的福音，我们也可以一直活出来。 Dan melalui hidup kami boleh menyatakan Injil juga kepada orang-orang yang belum percaya dan mengenal-Mu ya Tuhan. 而透过我们的生命，我们也可以向还未信主的人做见证。 Berkatilah kami ya Tuhan. 求主赐福我们， Berkatilah firman-Mu ini supaya boleh terus Tuhan meteraikan di dalam hati kami. 也赐福神自己的真理能够烙印在我们的心上， Dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. 也帮助我们有力量，能够真正的在生活中活出来，来执行。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Ya, Tuhan memberkati kita sekalian. 上帝祝福大家。